واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam kelas asas tajwid sesi hari Isnin dan hari Sabtu. InsyaAllah bersama-sama dengan saya Ustaz Muhammad Aizat yang akan membimbing dan menggantikan ataupun mengajar tuan-tuan puan-puan lah insyaAllah. Sebagai maklumat awal untuk kelas kita pada malam ini ialah gabungan dua kelas iaitu kelas asas tajwid hari Isnin serta kelas asas tajwid pada hari Sabtu. Dia gabungan dua kelas. Sebab tu tulis kat situ tajwid Isnin dan Sabtu. Tetapi kelas yang kita buat adalah pada setiap hari Isnin dan Selasa. Boleh setiap hari Isnin dan Selasa malam lah. InsyaAllah sesi kelas kita sepanjang tempoh PKPB ini adalah kelas secara online sepenuhnya. Baik. InsyaAllah Ustaz akan cuba bantu untuk mengajar online ini
seberapa upaya yang boleh supaya tuan-tuan puan boleh faham dalam sesi kelas secara online ni, insyaAllah. Yang mana Ustaz harapkan dalam sesi penerangan nanti, kelas kita nanti dia tidaklah sama seperti dalam kelas yang betul. Sebab dalam kelas yang betul kita membaca bersama-sama, kita buat aktiviti dan sebagainya lah. Tetapi untuk kelas yang secara online ini, kita akan buat secara mungkin lebih pada teori, dan nanti insyaAllah di dalam grup nanti ataupun selepas pada kelas secara online ni, Ustaz akan cuba bagi aktiviti ataupun bahan ataupun nota-nota supaya tuan-tuan perempuan boleh membuat aktiviti selepas daripada pembelajaran dalam kelas lah, insyaAllah. Iaitu secara praktikal nanti kita boleh go through dalam grup WhatsApp ataupun dan sebagainya. Okey, jadi untuk kelas kita sekadar maknanya Ustaz akan bagi penerangan tentang hukum tajwid, cara membaca dan bagaimana kita nak memahami hukum-hukum tajwid dengan mudah dan berkesan, insya-Allah. Okey. Baik. Untuk sesi yang pertama ini, insya-Allah kita akan belajar tajuk nun mati, hukum nun mati dan tanwin, iaitu pada hukum izhar halki, boleh? Hukum izhar halki. Okey, jadi tuan-tuan puan boleh buka buku tajwid. So Ustaz ada paparkan buku tajwid ni yang secara online ni, secara inilah PDF ni. Jadi boleh buka muka surat sebelum tu kita mulakan dulu kelas kita dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey, jadi tuan-tuan perempuan yang ada buku tajwid dekat sebelah boleh buka buku tajwid. Kalau tak ada, tuan-tuan perempuan boleh tengok dekat skrin sajalah. Ustaz ada share, jangan risau kat situ. Tapi Ustaz cuba besarkan nanti supaya tuan-tuan perempuan nampak lebih jelas kita punya tajuk kita pada hari ini. Baik. Gitu. Okay, lebih terang sedikit. Iaitu pada malam ni kita nak masuk tajuk bacaan nun sukun dan tanwin, iaitu bacaan izhar halqi. Bacaan izhar halqi, insya-Allah. Okey. Baik, untuk sahabat-sahabat sekalian yang baru masuk, apa khabar? Assalamualaikum. Bagi boleh tegur di ruangan komen, insya-Allah. Ya, kita sepanjang PKPB ni kita kena teruskan kita punya kelas secara online supaya kita tidak terlepas kelas kita. Untuk kelas yang tajwid ni saya rasa dah sebulan kita cuti. Jadi kami berfikir supaya kita boleh teruskan kelas seperti biasa, iaitu kita buat secara online, insya-Allah. Jadi moga-moga sekurang-kurangnya walaupun kita tidak dapat hadir secara fizikal dalam kelas, tetapi kurang-kurangnya kita boleh belajar juga dalam waktu malam yang kita tak buat apa-apa, kita boleh belajar, insya-Allah, ataupun waktu-waktu yang lapang lah. Untuk kelas kita yang ni online ni, jangan risau untuk tuan perempuan, sahabat-sahabat yang mungkin terlepas untuk sesi pada malam ni, boleh tengok ataupun boleh belajar ataupun boleh ikuti
pada waktu-waktu yang lain yang tuan-puan mungkin free. Sebab kita punya kelas ni dia ada rakaman dia, dan tuan-tuan puan klik dia dekat link dalam grup tu, klik dia nanti terus sampai kepada YouTube kita punya channel Kuala Lumpur Mengaji. Jangan lupa subscribe channel Kuala Lumpur Mengaji. Sebenarnya dekat dalam channel tu ada banyak video-video kelas dan video-video kelas asas, tajwid, talaki, tahsin surah Al-Fatihah dan sebagainya. Banyak kat dalam tu. Tuan-tuan puan boleh ikutilah. Itu adalah kelas-kelas yang kita buat sebelum ni, PKP sebelum ni, dan boleh juga jadikan rujukan insya-Allah. Okey, baik. Okay, sampai kepada kita pergi balik. Okey, semua dah buka kan buku? Muka surat berapa ni? Sekejap saya tengok. Kalau buku kita pada muka surat 11 ya tuan-tuan puan, muka surat 11. Muka surat 11. Boleh buka surat 11 insya-Allah. Kalau yang ada buku boleh buka. Kalau yang tak ada, tengok kat skrin je insya-Allah. Baik, Ustaz nak mulakan boleh insya-Allah. Ustaz nak mulakan insya-Allah. Okey. Yang pertama kita pergi. Bacaan nun mati dan tanwin. Bacaan nun sukun. Nun sukun ni nun mati lah. Nun sukun ni adalah nun mati. Nun sukun adalah nun mati. Baik, Ustaz cuba try buka kejap ni supaya tuan-tuan puan Ustaz boleh tulis kat situ. Bentar okey. Okey, nampak tak Ustaz punya whiteboard sebelah tepi tu? Ustaz gunakan PowerPoint je. Okey. Baik, kita dah nun mati dan tanwin. Okey. Nun sukun. Sukun ni matilah. Iaitu huruf yang mati. Nun sukun dan tanwin. Nun sukun ni nun matilah. Okey. Tanwin tu apa? Tanwin tu yang baris 2 di atas, di bawah ataupun di depan. Tanwin 2 yang baris 2 ke atas, bawah dengan depan tu. Boleh Itu nun, itu tanwin. Okey, jadi hukum yang kita belajar ni adalah nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin. Okey. Baik. Baik, nun mati dan tanwin. Kenapa ada hukum nun mati dan tanwin ni? Okey. Ustaz, ada yang tanya Ustaz, kenapa ada hukum nun mati dan tanwin? Kenapa tak ada hukum ya mati ke, ba mati ke, ta mati kan? Itu soalan yang kadang-kadang orang tanya Ustaz. Mencabar juga dia punya soalannya tu. Dia kata, Ustaz, kenapa tak ada hukum ya mati ke, ta mati? Kenapa nun yang mati? Nun yang sukun. Nun mati Okey. Baik, kenapa ada hukum nun mati? Okey. Ini Ustaz share. Iaitu kerana huruf nun adalah huruf yang banyak mengubah sebutan ataupun bacaan huruf yang dijumpainya. Begitu. Ini dimaksudnya begini. Nun mati ni, bila ada nun mati, bila dia bertemu dengan huruf selepas dia akan ubah dia punya bacaan sebutan huruf selepas dia. Dia akan ubah bacaan huruf selepas dia. Huruf nun banyak. Huruf lain tidak, tapi huruf nun. Contohnya nun mati bertemu dengan ya. Nun mati bertemu dengan ya, hukumnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Contohnya man yasha, man mim nun, yasha ya. Nun mati bertemu dengan ya. Bila nun mati bertemu dengan ya, asal dia bunyinya man yasha. Man yasha. Itu asal dia. Tetapi
Tetapi bila nun mati bertemu dengan ya, dekat situ berlaku hukum idgham. Idgham bi gunnah nama dia. Kalau yang pernah belajar namanya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ni dia punya kaedah dia, kita kena masukkan nun kepada huruf ya. Jadi asal dia bunyi dia man yasha, tetapi bila dah jadi idgham jadi may yasha, jadi may yasha begitu. Jadi asalnya bunyi dia man yasha, tapi jadi ditukar jadi man yasha, dah ubahlah dia punya bunyi. Itu antara contoh dia. Jadi nun ni dia banyak mengubah huruf selepas dia, banyak mengubah sifat ataupun sebutan huruf selepas dia. Dia banyak mengubah sifat ataupun sebutan huruf selepas dia. Banyak lagi lah, nanti kita akan belajar insya-Allah. Okay, boleh? Itu nun mati dan tanwin. Baik, kenapa kita kena belajar nun mati tanwin ni? Sebab hukum nun mati dan tanwin ni sangat banyak dalam Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran. Kalau buka Al-Quran tu, buka lah mana-mana muka surat tu, mesti ada hukum nun mati dan tanwin. Mesti ada. Mesti ada. Kalau try buka tu mesti ada. Okey nun mati dan tanwin tu mesti ada. Setiap muka surat tu mesti ada dia punya contoh dia. Sebab tu kita kena tahu supaya kita baca dengan betul. Dekat mana nak dengung, dekat mana nak bunyi sebutan dia dan sebagainya. Okay, nanti kita akan belajar lah insya-Allah. Okay. Baik, hukum nun mati dan tanwin terbahagi kepada 5. Ataupun 4 pun boleh, tak masalah. Okey, yang pertama hukum dia izhar halqi. Yang kedua idgham bi gunnah. Yang ketiga idgham bila gunnah. Yang keempat iqlab. Dan yang kelima ikhfa hakiki. Baik. Ikhfa hakiki. Lebih 5. Okay, yang pertama izhar halqi, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, dan yang kelima ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. InsyaAllah kita akan belajar 5 ni lah kalau sempat dalam kita punya kelas ni, insyaAllah. Kelas PKPB ni, sepanjang PKP ni kita akan belajar 5. Okey. Untuk malam ni kita akan belajar dulu izhar halqi. Boleh Kita akan belajar izhar halqi dahulu. Okay, tak apa, nanti kita akan tengoklah dia punya bacaan. Okey. Izhar halqi. Baik. Semua okey ke? Boleh ke? InsyaAllah. Boleh teruskan lagi? Kalau ada soalan boleh hantar dekat komen insyaAllah. Ataupun siapa-siapa yang rajin boleh type nota-nota yang saya bagi ni. Tak apa, nanti saya akan bagi nota ni insyaAllah. Baik, Ustaz nak patah balik kepada buku kita. Buku kita Flip, insyaAllah. Kita tengok dulu dia punya tajuk tu. Kita tengok dia punya. Okey, cuba tengok. Situ ada tak keluar? Ustaz harap ada keluar. Okey, yes, cantik, keluar. Okey, cuba tengok. Izhar halqi. Okey, dekat muka surat 11 ni, tengok bawah tu, ada dia punya kaedah dia. Okey, kita tengok. Hukum bacaan izhar halqi berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6, iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Sekali lagi saya baca. Hukum bacaan izhar halqi berlaku apabila nun mati atau ada 2. Nun mati, ada nun mati kat situ, atau tanwin. Bukan nun mati je, tapi tanwin pun ia juga berlaku juga. Nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf izhar yang 6,
Okey, iaitu apa huruf dia? Hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Okey, kalau tuan-tuan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak yang sedang ikuti kelas ustaz ni, kelas tajwid pada malam ni, kalau perasan 6 huruf tu hamzah, ha, ain, ha, ghin dengan kha itu huruf apa? Dia adalah tergolong dalam huruf kerongkong, rongga ke kerongkong. Huruf rongga ke kerongkong. Hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha, a, ha, ha, gha, kha. Itu kan huruf-huruf kerongkong. Kalau kita belajar yang makhraj huruf tu kan. Kalau belajar makhraj huruf tu, kan dia ada 6 huruf yang awal tu, huruf rongga kerongkong. Hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Jadi, berlaku izhar al-ki ni apabila nun mati ataupun tanwin, dia bertemu dengan 6 huruf ini. Boleh? Okay. Okay, dapat Okey, seterusnya. Cara bacaan izhar halki ialah dengan bawah ni cara bacaan. Atas ni dia punya sebab berlaku. Sebab berlaku izhar halki apa dia? Sebab ada nun mati atau tanwin, selepas dia ada huruf hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Berarti yang bawah ni apa? Cara bacaan. Okey, dua benda ni penting. Bila kita belajar tajwid, dua perkara ni penting. Yang pertama adalah sebab berlaku dan yang kedua adalah cara membaca dia. Cara nak baca dia macam mana? Yang pertama sebab berlaku dan yang kedua cara nak baca dia macam mana. Boleh? Itu dua yang penting. Sekurang-kurangnya, at least, bahasa Inggerisnya at least, bila kita belajar hukum tajwid, benda paling penting dua ni je. Yang pertama, sebab dia berlaku dan yang kedua, cara nak baca. Dua ni je kita perlu tahu untuk kita sekurang-kurangnya faham hukum tajwid tu. Tak kira lah izhar ke, idgham ke, iqlab ke, ikhfa ke, idgham mislain, idgham bila gunnah ke, tak kira dia punya hukum apa. Yang penting dua perkara ni sebab berlaku dengan cara bacaan. Okey, boleh Baik, jadi tadi sebab berlaku izhar halki apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Itu sebab berlaku. Yang kedua cara bacaan. Cara bacaan izhar halki ialah dengan menjelaskan sebutan nun mati atau tanwin tersebut. Cara bacaan ni kita kena jelaskan sebutan nun mati atau tanwin tersebut. Macam mana nak jelaskan sebutan ni? Okey, baik, nanti Ustaz share. Okey. Baik. Kita nak jelaskan macam mana? Okey. Okey. Macam mana kita nak jelaskan bacaan nun mati dan tanwin? Tanwin. Silap. Typo ni. Okey. Saya nak jelaskan bila kita tahu nak jelaskan bacaan nun mati dan tanwin ni, tuan-tuan perempuan akan dapat faham cara bacaannya. Okey. Ingat 5 perkara 5 benda ni. Okey. Sebut nun tepat pada makhrajnya. Saya nak jelaskan bacaan nun mati. 5 benda iaitu sebut nun tepat pada makhrajnya. 5 perkara ni, ingat. Cara bacaan dia, cara nak jelaskan, sebut nun tepat pada makhrajnya. Sebut nun tepat pada makhrajnya. Okey. Okey, sebut nun tepat pada makhrajnya. Okey, baik. Ataupun saya buat mudah gini Okey. Soalan yang lebih mudah. Okey. Apakah itu
izhar. Izhar tu apa? Okay. Soalan apa soalan ni supaya kita boleh okey. Apakah itu izhar? Okey. Izhar maksudnya jelas. Okey. Soalan kedua, apakah yang nak dijelaskan tu? Kita nak jelaskan apa? Apa yang dijelaskan? Sebutan nun mati. Kemudian soalan ketiga, bagaimana nak jelaskan bacaan nun mati? Sebut nun tepat pada makhrajnya. Okey, ingat ada 3 soalan yang kita kena jawab bila kita nak faham tentang izhar ni. Okey, yang pertama, apakah itu izhar? Apakah itu izhar? Okey, tadi kita belajar kan. Apakah izhar? Izhar ni adalah maksudnya jelas. Izhar tu maksudnya jelas. Izhar jelas. Okey, kemudian soalan yang kedua, apa yang kita nak jelaskan? Bila izhar maksudnya jelas, kita nak jelaskan apa? Jawapannya ialah jelaskan sebutan nun mati. So kita nak jelaskan sebutan yang nun mati nanti ataupun tanwin yang kita baca. Nun mati ataupun tanwin yang kita baca nanti. Okey. Okey. Kemudian yang ketiga, bagaimana nak jelaskan sebutan nun mati dan tanwin? Kan tadi soalan kedua, kita kena jelaskan nun mati. Macam mana nak jelaskan sebutan nun mati dan tanwin tu? Ingat 5 perkara ni. Sebut nun tepat pada makhrajnya. Okey, sebut nun tepat pada makhrajnya. 1 sebut, 2 nun, 3 tepat, 4 pada, 5 makhrajnya. Nak jelaskan sebutan nun mati dan tanwin, 5 perkara kena ingat. Sebut nun tepat pada makhrajnya. Baik Ustaz, macam mana nak sebut nun tepat pada makhrajnya? Baik, nanti kita tengok. Nak tengok dia punya bacaan je. Okey, boleh Semua dapat tak ni? Dapat tak yang Ustaz tulis ni? Sempat tak salin? Kalau tak sempat salin tak apa, nanti Ustaz bagi dia punya notes dia, dia punya nota dia insyaAllah. Okey, sebut nun tepat pada makhrajnya. Sebut nun tepat pada makhrajnya. Okey, boleh Okey. Apakah itu izhar? Apa itu izhar? Izhar maksudnya jelas. Apa yang kita nak jelaskan? Sebutan nun mati atau tanwin. Bagaimana jelaskan mati? Nun tanwin, sebut nun tepat pada makhrajnya. Boleh? Boleh dapat ke? InsyaAllah. Baik, kita pergi kepada kita punya buku tadi Baik, mari kita tengok macam mana cara bacaan dia izhar itu. Okey. Baik. Macam mana kita nak sebut nun tepat pada makhraj itu? Macam mana kita nak baca sebut nun tepat pada makhrajnya? Okey. Mari kita tengok. Okey, contoh yang pertama tu. Wa min ayatihi, wa min ayatihi, ada nun mati bertemu dengan hamzah. Nun mati bertemu dengan hamzah. Okey, sebut nun tepat pada makhraj macam mana? Nun tu kita sebut tepat pada makhraj, iaitu hujung lidah kita kena dekat langit-langit. Hujung lidah kita ni kena dekat langit-langit. Kita sebut an, in, un, an, in, un. Sebut nun tepat pada makhraj, hujung lidah kena sentuh dekat langit-langit. Jadi bacaannya macam mana? Wa min ayatihi, wa min ayatihi, wa min ayatihi. Ada dengung tak Ustaz izhar? Tidak ada dengung, tidak boleh panjang. Boleh? Tak ada dengung dan tak boleh panjang. Okey. Tak boleh baca wa min ayatihi. Tak boleh. Wa min, dia dengung kat situ. Tak boleh. Sebab izhar tidak ada dengung. Bukan main sedap dia baca. Wa min,
Oh, panjang dengung dia. Nah, Ustaz sedap ni dia baca Ustaz. Memanglah sedap tapi salah. Betul So kena jelaskan je. Wa min ayatihi wa min ayatihi. Begitu. Okey. Okey, tengok yang kedua pula. Asihrun hadha, asihrun hadha. Okay, ada tanwin bertemu dengan ha. Ini tadi nun mati, ini tanwin. Tanwin bertemu dengan ha. Tanwin bertemu dengan ha. Tengok saya baca. Asihrun hadha, asihrun hadha. Jangan dengung. Asihrun, tak boleh. Asihrun hadha. Okey. Seterusnya yang ketiga, an'amta siratal ladzina an'amta alaihim an'amta nun mati bertemu dengan ain, nun mati bertemu dengan ain. Jangan dengung. Dia baca siratal ladzina tak boleh dengung bunyi macam sedap tapi salah tak betul. Okey, jangan dengung, jangan panjangkanlah. Okey. Seterusnya bawah. Wa'dan hasana tanwin bertemu dengan ha. Tanwin bertemu dengan ha. Okey, seterusnya yang depan. Fasayunghiduna boleh? Fasayunghiduna. Nun mati bertemu dengan apa tu? Nun mati bertemu dengan ghin. Nun mati bertemu dengan huruf ghin. Nun mati bertemu dengan huruf ghin. Jadi jelaskan. Fasayunghiduna. Jangan dengung. Fasayunghiduna. Okay, terus yang hujung tu. Yawma idzin khashi'ah. Idzin tanwin bertemu dengan apa? Tanwin bertemu dengan huruf kha. Tanwin bertemu dengan huruf kha. Okey, tanwin bertemu dengan huruf kha. Okey, boleh? Yawma idzin khashi'ah. Begitu. Jelaskan sebutan tanwin tu. Zin. Jangan dengung. Okey, boleh? Baik, kita tengok contoh ayat kat bawah. Okey, ayat pertama Ustaz baca. Boleh ikut slow-slow kat rumah tak ada masalah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Okey. Sekali lagi. Okey, jadi kecil pula nampak sikit. Okey. Sekali saya baca. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Begitu bacaannya. Okay, dekat ayat yang atas ni pertama ni, dekat mana contoh izhar halki? Dia ada pada nun mati bertemu dengan hamzah. Wa min ayatihi. Nun mati bertemu dengan hamzah. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, dekat an khalaqa. Dekat kalimah an khalaqa. Nun mati bertemu dengan kha. Nun mati bertemu dengan kha. Okay, yang ketiga, min anfusikum. Nun mati bertemu dengan hamzah. Min anfusikum. Nun mati bertemu dengan hamzah. Min anfusikum. Kalau yang ada buku kat rumah, boleh tandakan. Boleh tikkan kat situ. Contoh izhar halki dekat ayat ni.
Okay, sekali lagi saya baca contoh. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Begitu. Boleh? Okey, baik. Ayat kedua. أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ. Sekali lagi saya baca. أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ. Begitu. Dekat mana contoh izhar halki run asihrun hadha, tanwin bertemu dengan ha bulat. Dijelaskan asihrun hadha. Okey, terusnya ayat ketiga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi saya baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, macam biasa dibaca ayat ni Ustaz. Memang kita selalu baca ni surah Al-Fatihah ayat ketujuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, seterusnya bawah tu. Okey, kat mana dekat sini ayat dia contoh izhar an'amta, nun mati bertemu dengan ain. Okey, seterusnya ayat keempat. Alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Sekali lagi saya baca. Alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Gitu. Contoh izhar lagi kat mana? Dekat wa'dan hasana. Wa'dan hasana. Tanwin bertemu dengan ha pedas. Tanwin bertemu dengan ha. Bukan tanwin bertemu dengan alif ya. Ini bukan tanwin bertemu dengan alif, tapi tanwin bertemu dengan huruf ha pedas. Okay, seterusnya ayat yang seterusnya. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum. Sekali lagi saya baca. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum. Gitu. Nun mati bertemu dengan fasayunghiduna. Nun mati bertemu dengan huruf ghain. Nun mati bertemu dengan huruf ghain. Nun mati dengan fasayunghiduna. Okey, baik. Kemudian last kali. Ayat seterusnya last kali. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Sekali lagi saya baca. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Okey, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Kat mana contoh apa nama tu izhar halki pada ayat pada kalimah yawma idzin khashi'ah. Yawma idzin khashi'ah. Okey. Yawma idzin khashi'ah. Gitu. So jelaskan yawma idzin khashi'ah. Tanwin bertemu dengan kha. Tanwin bertemu dengan huruf kha. Tanwin bertemu dengan huruf kha. Yawma idzin khashi'ah. Sekali saya baca. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Gitu. Okey, boleh? Dapat tak? Boleh tak? Dapat tak dia punya sebutan tu? Okey, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Okey, boleh ke semua? Masih follow Ustaz lagi? Masih follow Ustaz lagi tak? Okey. Kalau masih follow, komen, follow.
Okay, masih follow lagi insya-Allah. Okey. Baik. Alhamdulillah kalau masih follow. Okey. Sebelum kita habis tamat ke sini, Ustaz nak apa nama tu? Berhenti di situ dulu. Uh, Ustaz nak sebab kelas kita secara online ni lebih kepada penerangan lah, Ustaz terangkan teori. Jadi untuk tuan-tuan perempuan lebih faham, Ustaz nak minta semua yang mengikuti ni cuba kita buat aktiviti, iaitu Ustaz bagi aktiviti sikit, iaitu saya nak minta semua sekali yang join kelas Ustaz ni ialah buka surah Al-Alaq. Bukan sekarang ataupun lepas pada sesi live video ni, saya minta sahabat-sahabat sekalian buka surah Al-Alaq, iaitu pada muka surat 597. Surah Al-Alaq muka surat 597. Okay, surah Al-Alaq 597. Okay, surah Al-Alaq dia ada 19 ayat. Surah Al-Alaq ni surah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu surah Al-Alaq. Okey. Saya minta sahabat-sahabat sekalian, tuan perempuan, sekarang ni lepas ni saya nak minta buka surah Al-Alaq dekat Quran masing-masing, sebab semua ada Quran kan, ataupun dekat handset ke. Lepas pada sesi live ni, cuba duduk, keluarkan contoh hukum izhar halki dalam surah Al-Alaq. Okey, boleh? Keluarkan contoh hukum izhar halki dalam surah Al-Alaq. Boleh? Dalam surah Al-Alaq. Dia ayat 1 sampai ayat 19, cuba cari contoh izhar halki. Boleh tengok buku, tak ada masalah. Boleh tengok buku. Ini bukannya exam. Kalau exam tak tengok buku. Ini bukan exam, so boleh tengok buku, tak ada masalah kalau nak tengok buku. Keluarkan. Okey, nanti Ustaz nak semak. Kita semak nanti bagi tahu ada berapa jumlah total izhar halki dalam surah Al-Alaq. Nanti esoknya Ustaz akan bagi jawapan dia. Ada berapa hukum. Nanti tuan-tuan perempuan boleh semak ada berapa contoh hukum izhar halki dalam surah Al-Alaq. Okay, ingat surah Al-Alaq muka surat 597 ada 19 ayat. Tuan-tuan perempuan cuba cari, keluarkan, tandakan dekat Quran tu, tandakan guna pensil contoh-contoh hukum izhar halki. Boleh tengok buku, tak ada masalah. Kalau tak ingat dia punya huruf, tak ada masalah. Okay, sebab kita belajar. Okay, boleh dapat ke? Nanti balik atau bukan balik pula. Ingat kelas ni, kelas online ni tak ada balik sebab semua dekat rumah, kan? Nanti lepas ni cuba cari contoh hukum izhar halki dalam surah Al-Alaq muka surat 597. Boleh insya-Allah. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, baik. Jadi itu saja untuk kelas kita pada malam ni. InsyaAllah esok saya akan follow up berapa yang kita jumpa dalam surah Al-Alaq tu, ataupun siapa yang dah dapat tu boleh masuk dalam grup masing-masing berapa contoh surah izhar halki yang jumpa dalam surah Al-Alaq. Nanti kita semak sama-sama lah. InsyaAllah saya akan bagi dia punya jawapan dia. Okey. Baik, jadi untuk kelas malam-malam ni itu saja. Kalau ada persoalan tak faham, boleh tanya dekat komen. Nanti insya-Allah minggu depan Ustaz akan cuba jawab soalan-soalan kalau tak faham lah. Kalau tengah cari-cari tu tak faham ke ataupun tiba dapat idea ke, boleh share dekat komen tu. Nanti Ustaz akan jawab pada minggu hadapan insya-Allah. And then kemudian untuk kelas malam ni, siapa tak sempat ikut boleh ikut rakaman dia.
tekan je link tu, nanti akan pergi kepada kelas kita pada malam ni, insya-Allah. Okay. Baik, terima kasih kepada semua yang join kelas start pada malam ni. Jazakallah. Semua tak sempat Ustaz nak baca namanya. InsyaAllah kita bertemu lagi pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan, insyaAllah. Bersama dengan Ustaz, kita akan belajar tajuk yang baru dalam hukum nun mati dan tanwin. Okay. Baik, terima kasih semua. InsyaAllah kita tutup dengan bacaan doa sebelum kita habis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Baik, terima kasih semua yang join kelas Ustaz, insya-Allah. Moga dirahmati, diberi keberkatan, diberi kesihatan, kelapangan, dipermudahkan urusan dalam setiap urusan kita, insya-Allah. Selamat malam dan moga jumpa lagi pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.